Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, bagi antum yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-8 muka surat ke-23, dan pada kali ini kita akan menyambung ayat 37 sekali lagi hingga ke ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Dan satu tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi mereka adalah malam. Kami hilangkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan berperingkat-peringkat garis edarnya, sehingga setelah dia sampai ke peringkat yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada paksinya. Sungguh-sungguh rahmati dan dikasihi, dalam perbincangan pada kali ini kita dapat lihat Allah SWT menceritakan petunjuk tentang kekuasaannya yang maha agung, penciptaan malam dengan siang. Jadi malam dengan kegelapannya, siang dengan cahaya sinarnya. Bahkan keduanya silih berganti. Bila malam datang, siang pergi. Dan jika siang datang, malam pun pergi. Sebagaimana dapat kita lihat musim surah Al-A'raf ayat ke-54, yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Dia menutupkan malam pada siang dan mengikutinya dengan cepat. Jadi bila Allah menjelaskan kat sini wa ayatul lahum laylun naslakhu minhu an-nahar, ni telah pun kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu. Bila Allah Taala menyebut perkataan insalakh, ni merupakan satu isti'ara badi'ah, iaitu Allah membayangkan tersingkapnya malam itu dengan datangnya siang, sebagaimana di lapah ataupun di siang kulit binatang bila disembelih, umpamanya kambing. Jadi dalam ayatnya yang bila Allah menyatakan di sini mereka berada dalam kegelapan itu mudlimun. Jadi mereka masuk dalam kegelapan, seperti juga dalam ayat lain musbihin. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, ini menunjukkan kepada kita tentang kehebatan penciptaan Allah yang dipanggil sebagai ayatul kaun. Perkara-perkara yang bersifat kejadian yang Allah tunjukkan depan kita, kerana seperti yang telah dijelaskan tamsilan oleh Dr. Ratib Nabulisi, ini semua adalah aspek akidah yang diberi penekanan, kerana tujuan surah Makkiyah adalah memberi penekanan kepada fokus kepada topik yang sifatnya akidah ni tadi. Sebagaimana yang telah ditamsilkan, bila seorang nak dapat rawatan daripada pakar doktor, maka dia melihat latar belakang doktor itu, kerjanya mana, sijilnya di mana, kursusnya di mana, pencapaiannya apa dia, kerana nak merawat satu benda yang penting. Maka demikian juga Allah SWT membawakan kepada kita aspek ini diberi penekanan. Bahkan period Mekah itu lebih panjang berbanding dengan period Madinah. Ayat-ayat Makkiyah berbanding ayat Madaniyah. Pada waktu turunnya sebelum Nabi berhijrah itu banyak membahaskan bab akidah. Tempohnya lebih panjang bagi menekankan perkara ini supaya manusia benar-benar kenal akan Allah SWT. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita lihat perkataan yang digunakan di sini, sama ada ia mubtada' ke, ia khabar ke, ia merujuk kepada tafkhim. Tafkhim ni artinya adalah membawakan topik itu diberi penekanan untuk diperhatikan supaya manusia menyedari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan perkataan as-salkhu ni tadi adalah merujuk kepada ditanggalkan. Sebagaimana ditanggal kulit pada binatang ini sehingga terpisah kedua-duanya. Maka demikianlah bila datang malam, hilanglah siang. Bila datang siang, hilanglah malam. Maka Allah SWT berfirman, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Serta-merta mereka itu berada dalam kegelapan. Sebagaimana bila dalam sebuah lafaz hadis, bahawa Nabi SAW menyatakan, إِذَا أَقْبَلْ لَيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. Bila datang malam dari arah sini, maka siang bergerak ke arah lain. Dan matahari terbenam. Maka itu tanda bagi orang berpuasa, tibalah waktu untuk berbuka. Jadi inilah zahir maksud daripada hadis itu. Lalu Allah menjelaskan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Waktu yang telah ditetapkan oleh Allah ni, peredaran matahari ini, ini ketetapan Allah yang Maha Perkasa. Terdapat dua pendapat para ulama berkenaan firman-Nya li mustaqarrin laha.
di tempat pengedarannya. Salah satu dari pendapat itu mengatakan bahawa dimaksudkan tempat pengedarannya iaitu di bawah arash yang dekat dengan arah bumi dari arah tersebut. Maka di mana pun berada matahari dan seluruh makhluk berada di bawah arash. Kerana arash merupakan atapnya dan ia tidak bentuk bulat sebagaimana disebut dari hukum dalam hukum alam. Jadi digambarkan dalam kedudukan ini oleh Ibn Katsir, posisinya berada di atas alam seperti yang terlihat di atas kepala. Dengan demikian, matahari jika berada dalam kubah falak pada waktu siang, maka ia berada dekat dengan arsh. Sedangkan bila dia berputar pada falak keempat menuju ke tempat itu, maka itulah waktu pertengahan malam. Maka semakin jauh daripada arsh. Pada masa itulah ini maksudkan dalam hadis Nabi SAW, iaitulah Allah SWT dalam hadis yang menggambarkan daripada Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa beliau dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Dzar berkata kepada Nabi SAW ketika berbual dengan baginda, maka Nabi SAW telah bertanya kepada Abu Dzar, "Tadri aina tazhab?" Tahu tak kamu ke mana perginya matahari itu, wahai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, "Qultullah Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi telah menjawab, "Fa innaha tazhabu hatta tasjud tahta al-'arsy fa tasta'zinu fa yu'dhanu laha." Bagaimana disebut dalam hadis ini, Nabi menjelaskan bahawa matahari itu pergi sujud di bawah arasy Allah SWT dan diminta izin kepada Allah SWT untuk dia terbit di tempat yang lain. Kalaulah Allah tidak membenarkannya, kalau Allah SWT tidak membenarkannya, maka dia akan terbit daripada sebelah barat. Dan itulah yang dapat kita gambarkan dalam firman Allah SWT, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Hadis ini antara hadis muskil yang kalau kita baca dari sudut lafaznya, maka ia mengundang ketidakfahaman yang boleh membawa kepada kekeliruan untuk faham. Maksud hadis ini adalah matahari itu taat pada perintah Allah SWT. Ini bukan saja kita belajar dalam bab Quran, ada bab isti'arahnya, ada majaznya. Demikian juga dalam hadis. Jadi bila maksud hadis ini menyatakan bahawa matahari pergi menghilangkan diri pada waktu petang, pergi ke bahagian sana bumi, itu teori geografi yang kita belajar. Nabi menyatakan bahawa matahari pergi sujud kepada Allah SWT. Jadi bila matahari taat pada perintah Allah SWT, maka Allah membenarkan dia untuk terbit lagi pada hari berikutnya. Apabila dia tidak dibenarkan, maka itu yang disebut oleh Allah, "Wajumi asyamsu wal qamar." Maka di hari kiamat nanti akan dihimpunkan matahari dengan bulan. Sekali-sekali ia berlaku dalam konteks yang kita lihat seperti gerhana bulan, gerhana matahari, pertemuan berlaku seperti itu. Seandainya itu boleh dilakukan oleh Allah SWT, lebih daripada itu pun boleh berlaku sebenarnya. Para ulama menjelaskan bahawa bulan itu posisinya pada langit dunia, sedangkan matahari posisinya pada langit yang keempat. Dengan jarak yang kita semua sedia maklum, berapakah jarak matahari ke bumi, berapa jarak bulan ke bumi. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam hadis Nabi ini, menyatakan bahawa perginya sujud matahari, dan berarti kata memang semua makhluk Allah ni berada di bawah arasy-Nya yang disebabkan sangat besar itu. Jadi inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, disebut oleh Abu Dzar Ghifari ketika melihat fenomena terbenamnya matahari itu. Maka Nabi telah menyatakan, "Tahukah kamu di mana matahari itu terbenam?" Maka jawapan daripada Abu Dzar, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Nabi menjelaskan dia sujud di bawah arasy. Tuan-tuan boleh baca lebih lanjut dalam tafsir Ibn Katsir pada muka surat 25 berkenaan perkara ini. Dari sudut bahasa, kalau kita belajar limustaqarril laha, ini di sudut, kalau kita perhatikan, setengah para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fil kalami hazfu mudhafin taqdiruhu tajri liyajriyan mustaqarrin laha, wa ala hadha fallamu lil illati ay li ajli jari." Para ulama mentakwilkan ayat ini, iaitulah bila Allah SWT menyatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ni lam ni apa maksudnya? Lamul jar ke ataupun lam ataupun lam apa kat sini? Jadi adakah dia merupakan lam lil illati yang maksud dengan li ajli, ataupun dia lam yang merujuk kepada ilah? As-sahihu wallahu alam, yang benarnya bahawa di sini tidak ada hazaf. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita belajar bahawa tidak ada hazaf itu lebih baik daripada takdir ada hazaf berlaku dalam satu ayat. Yang paling tepatnya begitulah kata para ulama lughah. Jadi lam ini sebenarnya dalam bahasa Arab, huruf-huruf dalam bahasa Arab ni dia mempunyai maksud. Dipanggil huruf al-ma'ani. Huruf ni kadang-kadang dia membawa maksud yang lain. Dan huruf juga membantu untuk menentukan makna. Sebagai contohnya kalau kita kata raghiba fi. Raghiba fi maknanya berkehendakkan, ingin. Contohnya ana raghibtu fil akli. Saya senang makan, arghabu fil akli. Tapi kalau kita berkata arghabu anil akli, raghiba an, saya tidak mau makan. Kalau kita kata da'a lahu al-walid yad'u li ibnihi ataupun li bintihi, itu bapa mendoakan kebaikan untuk anaknya, anak lakinya, anak perempuannya, li waladihi. Tapi kalau dia kata la samahallah la qadarallah, kalau berkata doa ala, maksud doa kecelakaan. Sebab itu kita larang untuk berkata yang bukan-bukan kepada anak-anak, takut dia jadi doa ala, doa ke atas. Jadi huruf lam dengan ala tu,
lam dan juga ala membawa makna berbeza. Ini dia dipanggil huruf al-ma'ani. Jadi kalau li mustaqarrillaha ini sama ada dia merujuk kepada li ajli jari ataupun merujuk kepada huruf lam ini bermaksud ila, iaitu ke. Maka tarjih para ulama contohnya dalam Durrul Masun, maksud lam ini adalah ila, dan dibuktikan dengan ada qiraat contohnya daripada Abdullah bin Abbas, daripada Ikrimah, daripada Zainul Abidin dan juga puteranya Al-Baqir dan juga As-Sadiq bin Baqir. Mereka ni merupakan keturunan Rasulullah SAW. Mereka membaca ayat ini dalam konteks wasyamsu tajri ila mustaqarrillah. Jadi nampaknya dia mempunyai persamaan dengan li mustaqarrillah dalam qiraat yang lain. Maka yang tepatnya wallahu a'lam, maksud lam ini adalah ila mustaqarrillah, dan seperti yang telah saya terjemahkan daripada tafsir Ibn Katsir, matahari berjalan pada tempat peredarannya. Bukan maksudnya kerana mengikut peredarannya. Jadi matahari bergerak pada tempat peredarannya, berarti mungkin orbitnya, paksinya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pilihan disebut oleh sebagian besar daripada para ulama tafsir. Jadi kemudian dalam ayat ini menjelaskan bahawa mustaqarruha tahtal arsy, tempat peredaran ni bawah arasy. Jadi bila kita menyebut tentang bawah ataupun atas, sebenarnya hakikatnya semuanya berada di bawah arasy Allah SWT. Kalau saya kata kepada tuan-tuan, as-sama, langit ke atas kita, bagi yang duduk di barangkali di Khatulistiwa ataupun di kutub utara. Nah, kalau kita sebut langit, di mana langit? Di atas kita. Tapi kalau orang di kutub selatan mengatakan langit di mana? Tu di bawah kita pula perginya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi segala perkataan yang dirujuk dalam Al-Quran ini, dia mesti kita memahami dari sudut kiasan katanya, dari sudut apa yang dipanggil sebagai isti'aranya, majaznya, ada yang bentuk ta'ridnya, ada bentuk kinayahnya, ada ihtibaknya, ada perkataan iltifatnya. Jadi barulah kita memahami maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT itu. Jadi demikianlah riwayat yang dikemukakan berkaitan dengan hadis yang dianggap muskil oleh sebagian orang ni. Macam mana maksud matahari itu pergi bersujud kepada Allah dan minta izin untuk terbit hari berikutnya? Jadi kita semua sedia maklum, seperti disebut oleh para ulama, termasuk juga Abu Bakar Al-Jazairi dan tafsirnya Aisarut Tafasir, seorang ulama dalam versi moden, mengemukakan pandangan beliau, dan pandangan itu wajih. Pandangan itu agak senang untuk kita faham. Bahawasanya maksud semuanya minta kepada Allah, pergi sujud kepada Allah, artinya semua makhluk ini memang ikut perintah Allah SWT tanpa culah sedikit pun. Jadi Al-Humaydi juga meriwayatkan dalam beberapa sanad yang lain daripada jemaah kecuali Jama'atul Ashabus Sunan, daripada kebanyakan para ulama dalam kitab sunan mereka, daripada Al-Amash, bahawa begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan daripada bahawa Abu Zar berkata, aku bersama Rasulullah SAW ketika matahari terbenam, lalu baginda bersabda, ya Aba Zarin, atadri aina tazhabu syams? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tazhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha azza wa jalla fa tasta'zin fi ruju' fa yu'dhanu laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haythu ji'ti fatarji'u ila matra'iha wa dhalika mustaqarruha thumma qara'a wasyamsu tajri li mustaqrilaha. Jadi ini telah yang dihuraikan, ada banyak riwayat menyatakan perkara ini, dan dia bukanlah satu muskil apabila kita memahami dalam konteks arasy Allah yang sangat besar itu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi bicara ni dalam kuliah akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.